Assalamualaikum, hari ini saya nak share cara untuk DIY bateri lithium iron phosphate sistem 12 volt. Untuk sistem 12 volt ni, nominal voltage adalah 12.8 volt dan kita perlukan 4 sel untuk jadikan sistem 12 volt. Yang ni 3.2 volt, ni 3.2 volt, ni 3.2 volt dan yang ni pun 3.2 volt. Kalau 3.2 volt ni darabkan dengan 4 ni, kita akan dapatlah nominal voltage 12.8 volt. Sebagai contoh, ni adalah bateri SLA ataupun seal lead acid battery. Dalam bateri ni ada 6 sel dan setiap sel voltage adalah 2 volt. Jadi kalau kita darabkan 2 volt dengan 6 sel tadi, kita akan dapat 12 volt. Dan nominal voltage untuk bateri SLA ni adalah 12 volt. Dan sebab tu jugalah kita panggil bateri ni sebagai bateri 12 volt. Tapi kalau kita ambil multimeter dan kita ukur voltage bateri tadi, mungkin kita akan dapat kurang ataupun lebih daripada nominal voltage. Sebab voltage yang kita dapat masa kita ukur tu bergantung kepada state of charge bateri. Sebagai contoh, untuk bateri lithium iron phosphate ni, bila kita dah buat sistem 12 volt nanti, dia punya voltage bila dah full charge adalah 14.6 volt. Jadi kalau bateri tu kita dah charge sampai penuh, kita test dengan multimeter, kita akan dapat 14.6 volt. Itulah beza antara nominal voltage dengan voltage yang kita dapat bila kita ukur dengan menggunakan multimeter. Sebab voltage yang kita dapat semasa kita ukur menggunakan multimeter ni bergantung pada state of charge bateri. Bila bateri ni dah full charge nanti pada voltage 14.6 volt, setiap sel ni adalah 3.65 volt. Tapi cabaran utama dalam DIY bateri lithium iron phosphate ni adalah untuk kita dapatkan voltage dan juga state of charge yang sama, yang sekata macam ni. Dan kita tak nak state of charge yang macam ni. Sebab kalau kita dapat state of charge yang macam ni, apa yang akan berlaku? Sebagai contoh, katakanlah bateri ni kita punya kapasiti adalah 200 mAh. Tapi kalau jadi macam ni, kita tak akan dapat 200 mAh. Jadi, untuk kita atasi masalah state of charge yang tak sama tadi, maksudnya voltage dia pun tak sama bila kita charge, kita kena buat dulu top balance. Top balance ni maksudnya, kita akan charge ke 4 sel ni serentak. Kita akan apply voltage 3.65 volt. Kita akan charge sampai penuh dalam keadaan selari macam ni. Jadi, untuk kita buat top balance ni, kita perlukan charger untuk top balance. Output charger ni adalah 3.65 volt dan maksimum current adalah 10 amp. Jadi kita akan buat sambungan secara selari dan kita akan charge dengan voltage 3.65 volt. Sampailah ke semua sel ni dapat voltage 3.65 volt. Itulah yang dimaksudkan dengan top balance. Dan untuk top balance ni memang wajib kita kena buat sebelum kita buat sambungan siri untuk sistem 12 volt. Tak kira sama ada kita beli sel yang baru, sel grade A ataupun grade B, memang wajib kita buat top balance. Okey, sebelum kita buat top balance, saya nak share tentang spesifikasi sel ni dan macam mana cara kita nak tentukan yang sel ni dalam keadaan yang baik. Okey, nominal capacity untuk sel ni adalah 200 mAh. Nominal voltage adalah 3.2 volt, berat 5.8 kilo dan yang penting adalah internal impedance ataupun galangan mestilah kurang daripada 0.4 miliohm. Dan kadang-kadang kita gunakan istilah internal resistance, tapi sebenarnya dia bukanlah internal resistance tapi adalah impedance ataupun galangan. Tapi galangan ni pun dipengaruhi oleh internal resistance dan saya sendiri pun kadang-kadang saya sebut internal resistance, kadang-kadang saya sebut internal impedance. Tapi yang penting kita kena pastikan dia punya nilai mestilah kurang daripada 0.4 miliohm. Life cycle bateri ni lebih daripada 2000 kali, maksudnya kita boleh charge dan discharge bateri ni lebih daripada 2000 kali. Jadi sekarang saya akan test, kita nak tengok berapa nilai impedance ataupun galangan untuk sel ni. Jadi kita akan ukur nilai impedance bagi setiap sel ni. Kita tengok nilai bacaan tadi. Untuk sel yang pertama, dia punya impedance 0.23 miliohm, voltage 3.357. Sel yang kedua 0.23, voltage 3.356. Sel yang ketiga 0.22 dan voltage 3.358. Dan sel yang keempat impedance 0.20,
dan voltage 3.358. Maksudnya sel ni memang dalam keadaan baik dan mengikut spesifikasi yang kita tengok tadi. Top balance sambungan adalah secara selari. Jadi dekat sini semuanya negatif dan sebelah sini semuanya positif. Kita akan pasangkan dengan bus bar. Okey, saya akan gunakan bus bar yang ni. Tapi berhati-hati masa kita buat sambungan ni, janganlah negatif dan positif ni tersentuh. Kalau tersentuh memang akan spark. Kemudian kita sambungkan pula bahagian untuk positif. Voltage kita punya battery pack ni sekarang 3.35 volt. Sekarang kita akan charge. Kita akan gunakan charger untuk top balance ni. Dan output pada charger ni adalah 3.65 volt. Ni adalah charger yang khas untuk kita buat top balance. Sambungan charger saya akan buat secara diagonal. Sebelah sini negatif, sebelah sini positif. Negatif saya akan pasangkan dekat sini. Dan positif saya sambungkan dekat sini. Untuk kita dapatkan voltage dan current yang sekata bagi setiap sel ni. Okey, charger dah on. Bila ter-on charger ni, kita akan nampak lampu LED ni warna merah. Dan bila lampu LED ni bertukar kepada warna biru, bermaksud kita punya battery pack ni dah capai 3.65 volt. Kita tunggu sampai lampu LED ni berwarna biru. Dah 1 jam 20 minit kita charge. Kita tengok voltage sekarang berapa. Voltage sekarang dah 3.62 volt. Dan charging current daripada 10 A tadi dah turun kepada 1.3 A saja. Kita tunggu sekejap lagi. Lampu LED pada charger ni pun dah bertukar daripada merah kepada warna biru. Current pun dah kosong. Dan voltage pun kita dah dapat 3.65 volt. Bermaksud kita punya proses top balance ni dah selesai. Okey, berat satu sel ni tadi 5.8 kilo. Total untuk 4 sel ni adalah 23.2 kilo. Memang agak berat. Jadi untuk kita angkat bateri ni bila siap nanti, kita tak boleh harapkan skru pada terminal ni saja sebab memang tak cukup kuat. Kalau kita angkat nanti mungkin terminal ni akan rosak, akan patah. Jadi kita perlukan box ataupun structure untuk pegang sel ni dan pada masa yang sama box ataupun structure tu akan berfungsi untuk kompres kita punya sel ni supaya dia takkan mengelembung. Untuk structure nak pegang bateri ni saya akan buat dengan menggunakan chopping board ni, papan pemotong ni. Kita perlukan 2. Kemudian kita perlukan thread rod dan juga sekeping plywood. Ni sebenarnya papan plywood yang saya cat warna hitam. Untuk rod pada bahagian ni saya akan lapik dengan hose ni. Ni adalah hose untuk gas memasak. Dan tujuannya adalah supaya kita nak protect bahagian tepi bateri ni. Dan untuk sebelah belakang pun sama juga. Pada sebelah belakang saya lekatkan sekeping papan dan dekat sinilah nanti kita akan lekatkan peralatan-peralatan yang lain. Okey, sekarang ni barulah kita akan buat sambungan secara siri untuk bateri sistem 12 volt. Dan susunan sel ini adalah sel 1, sel 2, sel 3 dan sel 4. Ini negatif positif, negatif positif, negatif positif dan negatif positif. Jadi yang ni akan jadi main negatif, yang ni pula adalah main positif. Dan kalau kita ukur, kita akan dapat voltage 14.6 volt. Kemudian untuk bateri lithium iron phosphate ni, kita perlukan battery management system ataupun singkatannya kita panggil sebagai BMS. Dan ni memang mandatory dan wajib kita pasang
untuk bateri lithium ion phosphate ni. Bateri ni dia memang sangat sensitif dengan over voltage, dan kalau berada terlalu lama dalam keadaan over voltage daripada charger, kapasiti bateri ni boleh berkurang dan bateri ni boleh rosak terus dan memang tak boleh repair lagi dah. Jadi fungsi BMS ni adalah untuk melindungi setiap sel ni semasa charging dan juga semasa discharge, semasa kita gunakan bateri ni. Dan over voltage jugalah yang menyebabkan bateri kita ni akan menjadi kembung dan akan rosak. Yang saya guna ni adalah Smart BMS dan kita boleh monitor setiap sel ni hanya dengan menggunakan handphone kita melalui Bluetooth connection. Dan dalam Smart BMS ni dia ada passive balancer, dan tentang balancer ni kita akan gunakan dua jenis balancer. Yang pertama passive balancer dan yang kedua adalah active balancer. Tujuan kita gunakan balancer ni adalah untuk pastikan state of charge setiap sel tu adalah sama semasa charging dan juga semasa discharging. Jadi dekat sini kita ada modul untuk Bluetooth dan juga kita punya balance leaf. Untuk pemasangan BMS ni kita akan pasangkan dulu balance leaf ni ataupun kabel balance ni. Kabel ni ada 5 urat dan pada hujung ni saya dah pasangkan dengan kabel lug. Okey, dekat balance leaf ni sebelah sini negatif dan negatif yang hitam ni kita akan sambungkan kepada main terminal pada bateri. Dan yang kedua kabel yang putih ni sebelah hitam ni, yang ni untuk sel yang pertama untuk bahagian positif, yang ni positif untuk sel yang kedua, positif sel yang ketiga, dan yang last sekali adalah untuk sambungan kepada main positif. Kita pasangkan dulu yang hitam ni dekat main terminal negatif, tapi kita tak payah ketatkan dulu. Kemudian kabel yang kedua sebelah pada yang hitam ni kita akan sambungkan kepada terminal positif dekat sel yang pertama. Kemudian yang ni pula kita akan sambungkan pada positif terminal dekat sel yang kedua. Untuk sel yang ketiga, yang last sekali kabel merah ni pada terminal positif dekat sel yang keempat. Kita akan lekatkan dulu BMS pada papan dekat belakang ni. Saya dah pasang tadi. Kita akan lekatkan BMS kat sini. Dan untuk lekatkan ni saya akan gunakan kabel tie saja. Tapi balance leaf ni kita jangan sambungkan dulu pada BMS, sebab kalau kita sambungkan dia akan aktifkan BMS ni. Last nanti baru kita akan pasangkan. Pada BMS ni ada dua bahagian untuk sambungan, C- dan juga B-. B- ni adalah untuk kita sambungkan kepada terminal negatif dekat bateri ataupun dekat kita punya main negatif. Maksudnya daripada sini akan sambung ke sini dan dekat sinilah kita punya output bateri ni nanti. Kemudian untuk jumper kabel, maksimum current daripada BMS ni adalah 150A dan dekat C- ada 2 terminal, dekat B- pun ada 2 terminal. Satu terminal ni maksimum current adalah 80A, ni 80A, ni pun 80A. Kalau kita plan nak draw current yang rendah, kita cuma sambungkan pada satu bahagian saja. Tapi kalau kita plan nak draw current sampai maksimum 150A, kita perlu gunakan kedua-dua terminal ni. Maksudnya kita perlukan dua jumper kabel. Jadi kita akan buat jumper daripada sini ke kita punya main negatif dan daripada sini pun ke main negatif. Kabel yang saya gunakan sebagai jumper ni adalah kabel 6 AWG dan maksimum current untuk kabel ni adalah 120A. Bateri ni sebenarnya saya nak gunakan untuk test peralatan solar. Contoh saya nak test solar panel, saya nak test solar charge controller dan juga saya nak test inverter. Jadi ada kemungkinan saya akan draw current yang maksimum sampai 150A. Jadi saya akan pasangkan dua jumper kabel. Kita sambungkan dulu untuk B- ni. Dan pada bahagian tepi ni saya akan pasangkan terminal start ni untuk memudahkan saya buat penyambungan kepada bahagian load semasa testing. Kemudian untuk sambungan C- kepada terminal start ni. Untuk C- ni pun sama juga, kalau saya plan nak draw maksimum 150A, saya perlukan dua kabel ni. Untuk yang positif pun sama juga, kita akan pasangkan terminal start, kemudian baru kita akan pasangkan jumper kabel untuk bahagian positif. Terminal positif saya gunakan kabel yang lebih besar, kabel 35mm dan maksimum current untuk kabel ni antara 180A hingga 200A.
Dekat BMS ni memang dah ada temperature sensor. Jadi sekarang ni kita akan sambungkan pula modul untuk Bluetooth. Sekarang ni kita akan pasangkan balance leaf ataupun kabel balance ni. Dan bila kita pasangkan kabel ni, secara automatik BMS ni akan aktif. Dan kita akan ada output dekat sini dan juga dekat sini. Boleh nampak lampu lidi ni biru ni menyala. Bermaksud BMS ni dah aktif, dah ada output. Kita testkan dengan multimeter. Voltage sekarang ni kita dapat 14.17 volt. Semasa full charge, voltage ni adalah 14.6. Dan kemudian dia akan turun sampailah 13.6. Yang ni kita panggil sebagai resting voltage. Dan state of charge bateri masih lagi 100% pada voltage 13.6 volt ni. Okey, saya dah kemaskan sikit semua kabel-kabel tadi yang berserabut tadi tu. Saya dah ikat dengan menggunakan kabel tie. Dan kita akan sambung untuk install app dan kita akan buat connection kepada Bluetooth module ni. Kemudian kita akan tambah pula active balancer. Untuk temperature sensor, saya selit kat celah-celah sel ni. Tapi kita dekat Malaysia ni, kita tak perlu risau sangat tentang temperature. Sebab suhu kita takkan turun kepada 0 darjah Celsius. Bateri ni kita tak boleh charge dalam keadaan suhu 0 darjah Celsius. Jadi bila suhu turun di bawah 0 darjah Celsius ataupun 0 darjah Celsius, BMS perlu cut off charging. Sebab sudah setiap BMS, dia akan ada temperature sensor. Satu untuk low temperature dan lagi satu untuk high temperature. Jadi situasi kita dekat Malaysia ni, kita akan lebih monitor pada high temperature. Application untuk kita monitor BMS ni dia punya brand adalah JBD. Kalau dekat Play Store memang ada apps untuk JBD BMS ni. Tapi apps tu kita tak boleh configure, kita tak boleh customize parameter dalam BMS. Jadi dekat bawah dekat video description saya dah sediakan link untuk tuan-tuan download apps yang lain yang tak ada dekat Play Store. Apps ni barulah kita boleh customize parameter dalam BMS. Tuan-tuan boleh tengok link dekat video description. Saya dah install, jadi saya akan buka. Dah detect. Okey, dah connected. Sekarang ni kalau kita tengok, sel nombor 1 voltage dia 3.6 volt, sel nombor 2 3.569, sel nombor 3 3.603 dan sel nombor 4 3.580. Walaupun tadi kita dah buat top balance, tapi sekarang ni voltage semua dah tak sama, dah lari dah. Jadi sebab itulah kita perlukan active balancer untuk pastikan voltage keempat-empat sel ni adalah sama. Inilah dia active balancer dan ni dia punya balance leaf. Untuk sambungan, sama juga macam kita buat sambungan untuk BMS tadi. Dekat sini kita ada kabel hitam. Kabel hitam ni adalah untuk main terminal negatif. Yang ni untuk terminal positif sel yang pertama. Ni terminal positif sel yang kedua. Ni terminal positif sel yang ketiga. Dan yang ni untuk main terminal positif. Sambungan dia sama macam kita buat untuk BMS tadi. Balancer tadi saya dah mount dekat tepi ni dan kabel saya dah pasang. Dan cara untuk pasang kabel ni sama macam kita pasang kabel ataupun balance leaf untuk BMS tadi. Jadi saya akan sambungkan kita punya balancer ni dan kita akan tengok apakah perbezaan voltage selepas kita dah pasang balancer ni. Lepas kita dah pasang active balancer tadi, kita tengok sel kita ni dah semakin balance. Kita tengok semua dah warna hijau. Tadi ada warna hijau, warna merah, warna kelabu dan sekarang ni semua dah hijau. Dan voltage difference sekarang ni 0.016 volt. Kita tunggu sekejap lagi. Dan untuk setting BMS ni, kita akan ambil benda yang paling basic sekali untuk beginner ni. Parameter setting. Live PO4 normal. Dan kita save dekat atas ni. Cuma yang saya nak ubah hanyalah over voltage protection. Sekarang ni 3.65 per sel. Saya akan ubah kepada 3.6 volt. Jadi selepas ni, bila voltage bateri ni dah sampai 14.4, dia akan stop charging. Bila kita dah set 3.6 volt per sel ni bersamaan dengan 14.4 volt, maksudnya bila bateri ni dah mencecah 14.4 volt, dia akan cut off. Jadi kita boleh kurangkan kemungkinan untuk bateri kita ni over voltage. Sebab bateri ni kalau over voltage, dia akan mengembung dan dia akan rosak. Perbezaan voltage tadi dah semakin kurang. Sekarang ni cuma 0.007 volt. Dan kita punya kapasiti 200 mAh. Power ni kosong sebab kita belum discharge ataupun kita belum charge. Bila kita charge ataupun discharge, dia akan keluarlah power dekat sini. Dan sama juga untuk current masa kita charging, dia akan keluar berapa amp yang masuk. Dan untuk kita charge bateri ni, kita boleh gunakan charger macam ni. Ini contoh charger 4S untuk bateri lithium iron phosphate. Maksimum current 20 amp. Kita punya bateri ni kapasiti dia 200 mAh.
Jadi kalau kita charge dengan menggunakan charger ni, dia akan ambil masa 10 jam. Sebab yang ni maksimum current adalah 20 200 mAh bahagi dengan 20 kita akan dapatlah 10 jam. Tapi kalau kita gunakan charger ni untuk charge bateri yang kecil ni, sebagai contoh bateri lithium ion phosphate 20 mAh ni, untuk kita charge bateri ni sampai penuh hanya ambil masa 1 jam saja. Jadi kalau tuan-tuan nak buat power station, portable power station, boleh gunakan charger ni juga. Okey, kita punya voltage difference pun dah semakin baik. Sekarang ni cuma 0.006 volt saja. Dan untuk tuan-tuan dapatkan charger, kita punya bateri, BMS, active balancer dan semua peralatan saya gunakan ni, tuan-tuan boleh tengok link dekat bawah dekat video description. Saya akan letakkan link untuk tuan-tuan buat pembelian. Nampaknya sampai setakat ni saja untuk video kali ni. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Aquaponics dan DIY Malaysia. Jumpa lagi. Assalamualaikum.